Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator, Siti Nomazidah binti Muhammad Zain, C20A1441 bersama panel saya. Panel pertama Nurul Tasha binti Zuraimi dan panel yang kedua Nurliana Mastura binti Zamri dan panel yang ketiga Siti Wahdaniah binti Azli. Okey, hari ini kita akan membincangkan dan mengulaskan tentang sastra Islam itu sendiri. Sastra Islam adalah kesusastraan moden yang menjadi tunjang utama bagi pemersatan ideologi Islam di dalam kalangan masyarakat, terutama yang beragama Islam lah. Terdapat pelbagai konsep dan teori yang dihasilkan oleh cendekiawan dan orang bijaksana dalam meluaskan pemikiran sastra Islam. Menurut Said Kutub, definisi sastra Islam ini ditakrifkan di dalam buku beliau, iaitu Kitab Fi At-Tarikh wa Minhaj. Membincangkan definisi sastra Islam ini membincangkan tentang agama Islam dengan lebih mendalam dan terperinci. Selain daripada itu, sastra Islam juga mengangkat hikayat-hikayat berkenaan dengan tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam. Setiap perkataan yang dirakamkan adalah merupakan terbitan daripada jiwa yang luhur yang bertunjangkan Islam untuk memurnikan lagi sifat-sifat dalam tokoh pejuang Islam itu sendiri. Panel 1, boleh terangkan sedikit tentang sejarah permulaan sastra Islam? Baiklah, dari segi sejarah permulaan sastra Islam di Malaysia, perkembangan sastra Islam di Malaysia bermula pada sekitar tahun 1970, di mana sastra Islam ini mempunyai kaitannya dengan dakwah di Malaysia. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah membawa karya-karya Islam kepada masyarakat Tanah Melayu. Baiklah, terdapat beberapa perubahan yang telah berlaku selepas kedatangan dan penerimaan Islam di Malaysia, iaitu perubahan yang berlaku dalam sastra Islam ni dari segi adat, kepercayaan dan kesusastraan Melayu itu sendiri. Perubahan yang berlaku selaras dengan tuntutan Islam yang menolak sebarang unsur syirik, iaitu bercanggah dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sejak perubahan dalam kesusastraan Melayu dan Islam berlaku yang melibatkan dunia, maka pencenamaan baru terhadap kesusastraan Islam ini telah berlaku. Antara nama-nama yang telah berlaku pencenamaannya adalah sastera peralihan Islam, sastera Melayu, pengaruh Islam, sastera Melayu berunsur Islam, dan akhirnya kesusastraan Islam ini dinamakan sebagai sastra Islam. Itu sahaja daripada saya. Okey, panel kedua akan menerangkan sedikit apakah tokoh-tokoh ataupun nama-nama yang terkenal dalam mengorak langkah dalam mencipta sastra Islam itu sendiri. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa orang tokoh. Kita pergi dua tempat lah ya. Satu dekat Timur Tengah, satu lagi dekat Malaysia itu sendiri. Dekat Timur Tengah, kita ada Syekh Abu Hasan Al-Nadawi yang merupakan seorang sarjana Islam pertama yang menurut ke bidang sastra Islam itu sendiri dan melaungkan gagasan ke arah menghidupkan semula sastra Islam dengan saranan mengikut perspektif Islam. Yang kedua, dengan kemunculan seorang novelis Islam dalam kalangan doktor perubatan yang banyak memberi sumbangan teori dan juga kreatif, iaitu Najib Al-Kilani yang berasal dari Mesir, yang menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Al-Islam wa Al-Mazahib Al-Adabiyah, iaitu Islam dan Mazhab Sastra. Untuk di Malaysia pula, ada beberapa orang tokoh yang saya akan senaraikan. Yang pertama iaitu Naqib Al-Asad. Prof. Tan Sri Dr. Said Muhammad Al-Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Asad ialah seorang cendekiawan Muslim, ahli falsafah Muslim dan tokoh terbilang Melayu pada tahun 2011 tentang pemikiran dan peradaban Islam.
khususnya dalam kosmologi, falsafah dan juga kesusastraan Melayu Malaysia. Yang kedua, S. Osman Clementen. Said Osman bin Said Omar Al-Ayahya atau lebih dikenali sebagai S. Osman Clementen merupakan salah seorang sastrawan negara Malaysia. Beliau menulis sejak tahun 1953 lagi. Dalam dunia penulisan kreatif, beliau lebih dikenali dengan nama S. Osman tadi sehingga Disember 2000. Saja daripada saya. Panel ketiga, apakah faedah-faedah yang sastra Islam beri kepada masyarakat? Faedah yang terdapat dalam karya sastra. Sejarah perkembangan sastra Islam di Malaysia boleh berlaku disebabkan adanya faedah-faedah yang terdapat di dalam karya sastra Islam yang mampu memberikan nilai yang baik dalam diri masyarakat. Hal ini demikian kerana sastra Islam tidak semestinya menyelitkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis. Malahan, kata-kata dakwah juga boleh disampaikan. Mengikut kesusastraan Islam, faedah adalah sesuatu perkara yang dilakukan oleh makna mengikut syariah Allah sebagai bentuk keberkatan dan keredaannya dalam mengakal dan fikiran manusia. Oleh itu, penulis hendaklah mempunyai ilmu yang tinggi dalam Islam agar dapat menghasilkan karya sastra yang bermutu tinggi dan dapat memberi pengajaran yang baik kepada masyarakat. Terdapat juga beberapa faedah yang diperolehi setelah membaca karya sastra Islam, iaitu memperolehi pengajaran yang berguna. Hal ini kerana dakwah yang disampaikan di dalam karya dapat diterima pakai oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian mereka dengan memperbanyakkan melakukan kebaikan dalam masyarakat. Akan kisah hidup masyarakat yang menyayangi antara satu sama lain dengan menurut perintah Allah akan menjadikan masyarakat tersebut sentiasa menghargai dan mensyukuri nikmat yang diberikan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.